saya jatuh di Paris satu kali semasa bertanding. Jadi saya patah collarbone dengan fractured pelvis. Tu mengambil masa agak lama untuk recover. Hai, selamat pagi kepada semua followers di Harimau Malaya. Okey, bersama dengan Maira hari ini. Dan okey, cuba korang teka Maira ada kat mana sekarang. Okey, korang tengok pemandangan cantik dekat sini, kat belakang ni. Okey, sebenarnya Maira berada di 3Q Equestrian Center yang bertempat di Kuang. Okey, so kepada yang tak tahu, 3Q Equestrian Center ni dimiliki oleh KB Ambak. So, okey, so bersama dengan kita hari ini KB Ambak. Okey, apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay. So, tahniah daripada kami Harimau Malaya atas kemenangan baru ini. Okey, jadi apa perasaan KB setelah berkecimpung dalam bidang ni lebih daripada 30 tahun kan? Okey, dan berjaya mendapat emas akhirnya untuk Asian Games. Alhamdulillah, syukur sudah selama almost 30 tahun dalam sukan equestrian ini akhirnya dapat juga pinggan emas di Sukan Asia. Sudah lama menanti tapi saya dah mula menunggang sejak kecil lagi, sejak umur 10 tahun. Saya di sini juga di Kuang ni. So selama 10 dah lama saya menunggang. Saya juga berlatih di luar negara dan bertanding, dan banyak pertandingan dah saya menyertai mewakili negara. So saya rasa agak banggalah dapat menyumbang pingat emas ke negara pada Sukan Asia yang lepas. Okey, tuah daripada kuda Rosenstall kan yang banyak berjasa untuk Asian Games baru-baru ini, dan Rosenstall juga akan bersara kan. Okey, jadi untuk pertandingan seterusnya, kuda yang mana pula menjadi pilihan KB untuk pertandingan akan datang? Okey, pada masa sini saya belum ada lagi kuda. Saya ada hanya Rosenstall yang sudah sekarang bersara selepas pertandingan di Asia. Jadi seterusnya saya harus cari kuda barulah, yang kuda muda untuk jika saya ingin bertanding di pertandingan. Jadi walaupun Rosenstall dah banyak menyumbanglah kepada negara dari Sukan C, Sukan Asia di Jakarta, dan akhirnya Sukan Asia di Hangzhou. Jadi sekarang ni saya harus cari kuda yang untuk menggantikan Rosenstall. Jadi ini agak sukar, tapi mengambil masa sikit lah untuk cari kuda baru. Mungkin KB boleh share bagaimana pemilihan dibuat untuk memilih kuda yang sesuai untuk suatu pertandingan? Okey, kudanya bergantung kepada kuda juga. Kuda harus serasi dengan penunggang. Jadi setiap penunggang ada bezanya. Jadi kita harus cari kuda yang karakter dia sesuai dengan saya lah. Walaupun ini kan ambil masa. Jadi kita tak tahu kuda, selalunya kita boleh cuba, kita belum tahu dia punya karakter. Jadi ambil masa untuk jadi serasi dengan dia. Jadi selalunya saya lihat dalam segi dia punya karakter. Kalau karakter dia agak sesuai, dan itu kemungkinan kuda yang saya akan pilih lah, kira macam tu. Bagaimana dari segi kos penjagaan dan dari segi sesi latihan kuda pula kan? Berapa kos yang diperlukan, dan setiap kuda perlu menjalani latihan yang macam mana tu untuk menyertai satu pertandingan? Okey, untuk penjagaan kuda di Malaysia ni agak tinggi oleh kerana kebanyakan makanan semua diimport. Jadi kosnya lebih kurang lebih daripada 1,000 sebulan untuk penjagaan. Jadi minimum lah untuk tapi kos lain seperti untuk bertanding semua tak termasuk lagi. Jadi itu yang menyebabkan kos menunggang agak tinggi dari segi penjagaan lah. Kita harus ada doktor haiwan untuk jaga, ada orang yang tukang ladang untuk penjaga kuda. Jadi kita perlu yang ini yang buat kos untuk untuk menjaga kuda ni agak tinggi lah. Anggaran kos lah untuk macam full nak masuk pertandingan.
depends juga lah. Kalau bertanding di Malaysia lain kosnya dari bertanding di Europe lah, oleh kerana kosnya agak tinggi di Europe oleh kerana kira currency exchange kita. Tapi kos untuk sini mungkin saya pun kurang pastilah sekarang kos untuk di sini, tapi di Europe agak mahal dalam sekurang-kurangnya untuk setiap kali bertanding dekat 4-5 ribu lah untuk satu pertandingan, untuk menyertai pertandingan. Bercakap mengenai kecederaan kan, sudah tentu kecederaan ni akan berlaku dalam mana sukan. So untuk equestrian ni pula, apa kecederaan teruk yang paling teruk lah pernah dihadapi oleh KB, dan macam mana KB menangani kecederaan tersebut? Okey, yang paling teruk alhamdulillah tak seteruk sangat, tetapi ada juga saya jatuh di Paris satu kali semasa bertanding. Jadi saya patah collarbone dengan fractured pelvis. Tu mengambil masa agak lama untuk recover. Tapi itu pun masa saya bertraining untuk Sukan C di Manila 2005. So selepas sebulan alhamdulillah saya dapat bertanding juga di Manila dan dapat pingat emas. Jadi walaupun ada banyak risiko, tapi saya rasa setiap sukan ada risikonya, dan kuda pun ada risiko dia lah. So kita kena berhati-hati dan harus tahu kuda sebelum kita bertanding lah. Okay, so baru-baru ni dapat berita yang KB tidak akan ke Olimpik kan, kerana faktor keluarga, masa dan kos. Jadi adakah KB ada perancangan untuk menyertai Olimpik yang seterusnya dekat LA nanti? Saya ada terasa juga nak ingin bertanding Olimpik, tapi saya harus fikir kerana kosnya agak tinggi. Jadi jika ada sokongan dari pihak-pihak tertentu, mungkin ada bolehlah. Tapi memang untuk ke Olimpik harga kos kuda aja agak tinggi. So tapi saya kalau mampu, saya rasa saya nak cuba juga untuk dapat insya-Allah untuk teruskan dalam sukan berkuda ini untuk menyumbang lebih pingat. So tetapi bergantung kepada kos lah juga ya. Sebelum ke Asian Game, KB hampir tarik diri kerana masalah kos juga kan, masalah yang sama, dan tak akan ke Olimpik pasal masalah yang sama juga. Okay, masalah dana ni bukan saja berlaku macam untuk sukan equestrian, tapi sukan lain juga. Jadi pada pendapat KB, apa langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah ni? Saya rasa kita kena lebih perhati tengok sukan-sukan yang boleh menyumbang pingat. Daripada sukan-sukan ini, kita harus attract sukan ini kepada dari segi untuk dapat sponsor dari not only dari our government, KBS ke, tapi daripada pihak-pihak lain lah, untuk membantulah. Mungkin kita tak ada satu sponsor, tapi kita ada 2-3 sponsor yang untuk membantu. Selalunya agak sukar pasal sukan equestrian ni ialah sukan yang agak kurang popular daripada sukan-sukan lain, seperti sukan badminton, bola sepak, semua itu sukan popular. So lebih senang untuk dapat dana untuk sukan ini. Tapi sukan equestrian ialah sukan, tapi walaupun sukan ini sukan yang kurang popular, tapi sukan ini selalu dapat menyumbang pingat lah. Sukan yang boleh menyumbang pingat untuk negara. So saya rasa kalau kita ada sponsor yang bagus, kita boleh juga mendapat pingat lah, insyaAllah di sukan Olimpik juga, kalau sanggup kita sponsor lah untuk dalam sukan ni, equestrian ni, adakah faktor umur memainkan peranan penting untuk performance yang bagus? Sukan equestrian lah satu sukan yang faktor umur tak dia kebanyakan bergantung, 70% bergantung pada kuda, dan yang 30 is on the rider. Rider kira skill rider untuk mengawal kuda, tetapi dari segi physical strength is kuda. Jadi yang saya ingat rider yang paling tua
di Olimpik adalah 71 tahun yang bertanding di Sukan Olimpik. Yang menang medal pun gold medal 61 tahun. Jadi faktor umur tidak ni lah. Jadi inilah satu sukan yang kita boleh ke beberapa Olimpik lah. Satu atlet boleh dalam 7-8 Olimpik. So dia tak ada expiry date lah kira. Okay, sebagai atlet equestrian yang membuka akademi untuk train pelapis di sini, adakah Kabir nampak banyak talent yang menonjol seperti Kabir sendiri? Saya rasa ada banyak yang ada talent di negara kita. Hanya problemnya dari segi kos lah yang tinggi. Tapi talent banyak ramai. Jadi inilah satu kita kena dapat sokongan lah dari pihak-pihak tertentu untuk bantu mereka bertanding. Dari segi menunggang untuk belajar, ramai boleh mampu menunggang. Tapi kosnya meningkat apabila kita mula bertanding. Jadi walaupun ramai ada yang ada bakat semua, tapi bila mereka nak masuk bertanding itu kos tinggi, itu yang buat sukar untuk mereka untuk move forward. So kalau ada sokongan, saya rasa ada banyak bakat yang boleh ke hadapan. Okay, mungkin boleh share talent mana yang menonjol kat sini dan pencapaian kalau ada. Dekat sini. Okay. At the moment belum cannot point out lagi lah. Okay, So kita bercakap untuk center ni pula kan. Apa objektif asal penubuhan 3Q Equestrian Center ni? Mungkin Kabir boleh share sikit. Dulu ini merupakan satu tempat kita weekend untuk keluarga beristirahat, tapi akhirnya juga tempat ini jadi satu pusat equestrian. Kita banyak membuat pertandingan, mengadakan pertandingan, juga training untuk sukan-sukan termasuk sukan sukan Asian Games, semua kita gunakan tempat ni sebagai training ground lah. So selain itu juga kita ingin mempromosikanlah sukan equestrian di Malaysia ni. Pasal sukan ni tak banyak dapat publicity lah. So hopefully dengan ada tempat ni kita boleh promote sukan dengan also melatih penunggang-penunggang muda dan juga mengadakan pertandingan dari segi nasional dan also international. So inilah matlamat untuk ada 3Q Equestrian ini. So kalau dari segi fasiliti dan servis pula, apa yang ditawarkan dekat 3Q Equestrian ni? 3Q ini kita hanya at the moment kita sewa stable. So sesiapa yang ada kuda sendiri, persendirian yang menunggang kuda, boleh datang dan letak kuda, dan juga kita boleh melatih lah kuda dan rider di sini. So inilah kita punya main focus for the 3Q Equestrian. Kalau untuk talent pula, ada tak pemilihan atau kriteria untuk join 3Q Equestrian? Okey, untuk join kelab ni kita harus penunggang harus dah boleh menunggang, bukan from beginner lah, dah boleh menunggang, dan kebanyakan penunggang yang ingin bertanding. So we ambil rider yang untuk prepare mereka untuk bertanding. Kalau nak mula belajar kuda, ada banyak kelab-kelab yang lain di KL yang untuk kita mula menunggang kuda, tapi ini hanya khas untuk penunggang, untuk melatih penunggang untuk persiapan ke pertandingan. Selama penubuhan 3Q Equestrian ni dari tahun 1990 kan, ada apa-apa cabaran tak yang pernah dihadapi untuk mengendalikan pusat ni? Okay. So far I think tak ada lagi. Tengok. Tak ada. So okay. Okay, akhir sekali, apa harapan Kabir untuk sukan equestrian di Malaysia ni nanti pada masa hadapan? Saya harap sukan ini akan berkembang dengan kemenangan pingat emas ni. Saya harap sukan ini akan jadi lebih popular dan dapat tumpuan pihak-pihak tertentu untuk membantu, memberi sokongan untuk sukan ini, untuk juga bukan hanya untuk saya, untuk penunggang lain yang saya harap satu hari ini nanti
penunggang yang akan boleh mengganti saya untuk menyumbang pingat untuk negara. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Kabir kerana sudi bersama kami hari ini. Okey, kepada followers di Harimau Malaya, jangan lupa like, subscribe dan share konten kita orang. Okey, bye.